Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan membaca Suratul Alaq dengan menggunakan bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, ada beberapa khilaf dalam Suratul Alaq berbanding dengan bacaan riwayat Hafs atau Asim yang biasa kita baca. Yang pertamanya pada ayat yang kedua, Alif Lam bertemu dengan Hamzah yang berada di tengah ayat, maka mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Hamzah dibaca dengan satu wajah, iaitu wajah saktah. Saktah ialah kita berhenti seketika sekadar dua harakat tanpa menukar nafas dan terus menyambung sehingga akhir. Dan khilaf yang kedua ialah pada ayat yang ketiga, sekali lagi bertemu dengan juga Alif Lam yang bertemu dengan Hamzah. Tapi pada kali ini kedudukannya di akhir ayat kalimahnya sebelum waqaf. Maka mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ianya dibaca dengan dua wajah. Sama ada dibaca dengan wajah saktah atau dibaca dengan wajah naqul. Saktah telah diterangkan tadi, manakala naqul ialah
memindahkan baris hamzah kepada huruf mati sebelumnya, lam mati sebelumnya, daripada al-akram kepada al-akram. Khilaf yang seterusnya ialah pada ayat yang kelima, pada kalimah allamal insan. Allamal insan juga alif lam bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya seperti yang terangkan pada khilaf yang pertama tadi dengan satu wajah, iaitu wajah saktah. Manakala pada ayat yang ke-6 sekali lagi bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah, maka dibaca dengan satu wajah saktah seperti yang dinyatakan dan diterangkan hukumnya seperti tadi. Dan pada ayat ini, pada akhir ayat kalimah layat gha, mengikut bacaan riwayat khalaf daripada Imam Hamzah, dibaca dengan imalah layat ghi, layat ghi. Dan pada ayat yang ke-7 ada dua khilaf di sini. Yang pertamanya pada kalimah ra'ahu, ar-ra'ahu, maka mengikut bacaan riwayat khalaf daripada Imam Hamzah, dibaca ra dan hamzah dibaca dengan imalah. Ar-ri'i dan istaghna pada akhir ayat juga dibaca dengan imalah. Istaghni, ar-ri'i istaghni. Dan pada ayat yang ke-8 pada perkataan ar-ruj'a juga dibaca dengan imalah ar-ruj'i, inna ila rabbika ar-ruj'i. Pada ayat yang ke-9 pada yanha, kalimah yanha dibaca dengan yanhi, imalah. Dan pada ayat ke-10 ada dua khilaf di sini. Yang pertamanya ialah abdan idza shalla, sakit mahsul, di mana tanwin berjumpa dengan hamzah, maka ianya dibaca dengan dua wajah, iaitu sama ada secara tahqiq, iaitu sama seperti bacaan daripada riwayat Hafs al-Asim, dan boleh juga dibaca dengan wajah saktah. Manakala pada shalla, kalimah shalla dibaca secara imalah salli. Pada ayat ke-11 al-huda dibaca dengan al-hudi, imalah. Dan pada ayat yang ke-12 ada dua khilaf di sini. Yang pertamanya au amara, pada perkataan au amara sakin mahsul bertemu dengan hamzah, maka dibaca dengan dua wajah, sama ada dengan wajah tahqiq, iaitu sama seperti bacaan riwayat Hafs al-Asim, dan boleh dibaca dengan saktah. Au amara bittaqwa, at-taqwa, bittaqwa dibaca mengikut riwayat khalaf daripada Imam Hamzah, dibaca dengan imalah bittaqwi. Dan pada ayat yang ke-13 pada akhir ayat kalimah watawalla juga dibaca dengan imalah watawalli. Pada ayat ke-14 iyara dibaca dengan iyari, imalah. Dan pada ayat yang ke-16 khati'ah, kalimah khati'ah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, hamzah diibdalkan kepada ya, maka jadilah bacaannya khatiyah, nasiyatin kadhibatin khatiyah. Dan itulah sahaja beberapa khilaf bacaan, usul bacaan, kaedah bacaan pada suratul Alaq mengikut riwayat bacaan riwayat khalaf daripada Imam Hamzah berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim. Semoga sedikit penerangan yang saya berikan sekadar yang termampu dapat membantu tuan-tuan dan puan dan terutamanya saya sendiri ketika mana kita bertalaqi dengan guru-guru yang pakar, yang mursyid dalam bidang Al-Quran wal Qiraat, kita insya-Allah
dapat memudahkan kita untuk memahami usul-usul, kaedah-kaedah, khilaf-khilaf yang berlaku mengikut riwayat qiraat yang kita baca di sini ialah qiraat Hamzah yang melalui riwayat Khalaf. InsyaAllah, salam persahabatan Al-Quran, sahabat Al-Quran. Semoga kita semua terus istiqamah dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, terus berteman dengan Al-Quran di dalam kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah semoga Al-Quran menjadi teman setia kita di dalam alam barzakh, alam kubur nanti, dan insyaAllah ia menjadi dalil hujjah kepada kita di yaumul mahsyar nanti, yaumul hisab nanti di hadapan Allah Rabbul Jalil. InsyaAllah. Saya Haji Zakaria Terengganu daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours Sdn Berhad, pejabat urusan kami di bagi Kuala Terengganu di tingkat atas 7-Eleven Jalan Ta'ris Kabupaten Ta'ris Kuala Ibai. Dan kami menyediakan pakej-pakej umrah dan ziarah, pakej-pakej pelancongan seperti di Aceh, di Thailand dan sebagainya. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menunaikan umrah, ziarah atau melancong ke mana-mana, boleh menghubungi kami di syarikat Raudhah atau terus menghubungi saya di talian 0199367657. Allahumma hadina bihidayatil Quran wa najjina minan nirani bikaramatil Quran wa fa'al darajatina bi fadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa 'azim bi ujurana wa hasbi akhlaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.